Majapahit, Malaysia. Okey, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia dan masih lagi bersama saya dengan Mac dan tali pentingnya segmen yang kita akan katakan nanti ialah segmen macam mana kita nak memberi motivasi pada orang ramai tentang pahit getir hidup yang boleh membangkitkan semangat kita untuk terus berjaya. Betul. Dan kejayaan itu menjadi inspirasi kepada kita bersama. Jadi hari ini kita nak bersama dengan seorang usahawan yang telah pun mencipta nama iaitu Puan Norafidah Khairuddin. Seorang yang telah berjaya bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Kita nak tahu dululah apa rasanya apabila dah berjaya. Baru kita korek nanti ya. Kita korek lagi. Okey, first kita nak tahu apa rasanya bila dah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan terima kasih RTM kerana jemput saya pagi ini. Perasaan berjaya pertamanya ialah sangat bersyukur dan rasa penceritaan kejayaan saya ni harus dikongsikan bersama-sama dengan rakyat Malaysia dan setiap kali kejayaan tu perlu disampaikan dan diperkembangkan supaya boleh orang lain terinspirasi juga. Ringkas je tapi perjalanan ke arah kejayaan itu yang panjang sebenarnya. Betul. Okey, untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, kita jemput Puan Rafidah ni datang ke studio untuk bercerita tentang bagaimana dia bermula kejayaan yang dia kecapi sekarang bermula dengan kesusahan. Jadi cerita dia pernah menjual muffin pisang di Montreal, Kanada. Jadi cerita dia bukan mudah sebenarnya. Jadi kita nak dalami sikit macam mana bermulanya Puan Rafidah kat sana bila luar negara tak ada keluarga yang membantu kita dan susahlah perik hidup tu, macam mana ceritakan. Ya. Kisah penghijrahan saya ke Montreal, Kanada bermula selepas saya berkahwin dengan suami saya. Bila saya pindah di Montreal, saya mempunyai latar belakang pendidikan daripada Malaysia. Jadi sangat susah untuk dapat pekerjaan di sana berbanding dengan suami saya yang mempunyai Canadian background. Jadi hantar resume banyak kali dan saya rasa hampir setahun saya cari kerja. Jadi saya tak nak hanya duduk diam saja. Jadi saya buat 4 kerja dalam satu masa. Jadi pembantu dapur, jadi cleaner, housekeeping job. Dan akhirnya saya kata saya perlu bantu suami saya. Kiranya waktu tu just cukup-cukup je lah. Maknanya tidaklah terlampau susah tapi saya rasa saya tak nak duduk diam. Jadi saya reka idea untuk jual banana muffin, pisang gluten free banana muffin dan idea dia untuk jual di kafe-kafe. Pada awalnya suami saya kata, ni bukan normal ni. Betul ke nak pergi satu kafe? Dia kata tak apa, kita cuba dulu. Jadi saya pun pergi dari satu kafe, gigih jalan satu kafe ke satu kafe di downtown Montreal untuk bagi mereka sampel banana muffin. Bagi mereka rasa. Reaksi pertama macam mana? Banyak rejection yang saya terima. Banyak yang saya dapat pandangan jelek lah, slack, dan saya bertudung. Bukan sesuatu yang normal bagi mereka untuk seseorang kata, "Hi, would you like to try my muffin?" Tapi dari banyak rejection saya terima dan banyak juga positive feedback sebab kandungan muffin saya tu sihat. Waktu saya mula nak reka hari tu, awal-awal tu saya fikir muffin pisang ni macam nasi lemak di Montreal, kan? Jadi saya kena buat sesuatu kelainan untuk tarik perhatian. Jadi saya guna tepung gluten free. Waktu 2015 tu gelombang rakyat Montreal health conscious yang nak makan makanan sihat, vegan, produk organik. Jadi saya rasa okeylah saya guna tepung gluten free. Semuanya dibuat di rumah? Ya. Bisnes tu bermula di rumah. Dan saya kena lalui beberapa ujian untuk pastikan saya dapat lesen. Ada orang datang rumah dan cek. Tapi maknanya saya kerja sebagai
penjual muffin, maknanya malam bake bersama dengan suami saya, esoknya hantar ke kafe dan lepas tu pergi saya dapat kerja sebagai software tester di Montreal. Tapi itulah rutin dia, setiap hari pagi bangun pagi hantar ke setiap kedai dan dengan cerita 9 kedai menerima muffin pisang tu Tak sangka selepas satu kedai dia merebak kepada 9 kedai lah. Mungkin disebabkan dalam hati saya nak gigih, saya nak cuba lagi. Satu tak cukup, kita nak try 2, 3 untuk saya rasa nak tambah lagi extra income. Dan benda ni sangat sentimental bagi saya sebab ada satu masa tu berat kan, kita tak ada kereta, 20 kilo kena angkat pisang tu, salji tebal, ribut salji tadi kita kena lalui lah juga benda tu. Dan iyalah pengalaman pahit manis ni itulah membentukkan siapa diri saya sekarang. Itu dia permulaannya. Sebenarnya bukan senang nak senang. Betul. Tapi lagi susah sebenarnya kalau kita tidak mahu berusaha. Cuma bagaimana kemudian selepas itu saya difahamkan Puan beralih pula kepada perniagaan lain. Sebab bila muffin tu dah banyak cawangan, dah ramai yang membeli. Kemudian ada idea lain pula untuk perniagaan lain pula. Okey, selepas penjualan muffin semakin berjaya, saya pun pergi ke Montreal Premium Outlet sebab saya nak reward diri sendiri. Saya percaya setiap antara kita kena ada masa untuk self reward untuk boost self esteem kerana memang mencabar duduk kat luar negara. Orang dengar seronoknya travel overseas, mereka tak nampak di sebalik kisah tu apa yang terjadi. Jadi bila saya dah ada duit sikit, saya pergi outlet dan saya tengok, wow, cantiknya handbag ni. Saya pun suka handbag tapi dulu kita tengok aje macam tak mampu kan. Lepas saya dah mampu, saya tengok harga dia memang lebih murah berbanding outlet di Malaysia. Kiranya boleh jimat dalam 30 sampai 50% lah. Saya kata, okey, why not? Saya bantu pula rakyat Malaysia untuk memiliki barangan berjenama yang original. Jadi saya tercetuslah idea nak menjadi personal shopper dari Montreal ke Malaysia. Sebab kepada Banana Muffin. Jadi apa jadi dengan Banana Muffin tadi? Itulah bila tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Bila saya dah selalu kena pulang Malaysia dan untuk urusan bisnes ni, jadi saya tak boleh nak beri tumpuan kepada bisnes Banana Muffin. Tetapi saya rasa titik tolak kepada kejayaan hari ini adalah Banana Muffin tu selama 2 tahun saya berjaya konsisten dengan buat kerja lain full time ada. Okey, dengan cerita sekarang ingin memberi peluang kepada penduduk-penduduk Malaysia ni sebenarnya untuk menjana pendapatan. Jadi satu perniagaan yang baik sebenarnya bila kita membantu orang lain supaya boleh menambah pendapatan. Boleh ceritakan sikit. Okey. Selection sekarang baru sahaja menaik taraf sebagai online premium outlet yang pertama di Malaysia. Jadi kita memerlukan selection business partner yang ingin bersama-sama kami untuk menjana pendapatan. Jadi ada yang kata nak jadi personal shopper tak boleh pergi luar negara. Join kami untuk kami bantu lagi dari segi aspirasi, dari segi teknik-teknik membuat perniagaan online. Baik. Sebenarnya perniagaan ini perkara yang sudah semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Cuma yang penting saya rasa mungkin boleh kongsikan apa agaknya tips yang paling utama kalau kita nak berjaya dalam apa saja bidang yang kita ceburi. Kalau bukan pelajaran perniagaan pun mungkin pelajaran, pekerjaan dan apa saja dalam kehidupan. Okey. Pelajaran yang saya dapat daripada perjalanan hidup saya di luar negara dan di dalam negara, pertamanya kita mesti ada kecekalan. Dan kesabaran yang sangat tinggi. Ada masa hidup kita akan berada di atas dan ada masa berada di bawah. Tetapi yang menyebabkan kita moving forward adalah kita punya mindset positif dan ilmu kena belajar. Maknanya belajarlah teknik pemasaran, teknik komunikasi yang betul. Contohnya waktu di Montreal banyaknya orang tak cakap bahasa Inggeris sebab mereka cakap bahasa Perancis. Jadi saya belajar komunikasi untuk adaptasi dengan keadaan sekeliling. Okey. Puan Rafidah, boleh tak bagi tahu dengan penonton Selamat Pagi Malaysia satu ayat penting kalau jadi usahawan ataupun ingin berjaya? Apa dia? Apa dia tips dia? Ya. Silakan. Okay.
ada satu quote yang saya selalu guna. Bila hidup ni ada pengharapan, automatik diri kita akan menjadi kuat. Jadi apalah halangan yang akan datang, susah ke senang, pastinya rezeki itu akan ada tepat pada waktunya. Ya. Jadi masanya sudah dapatlah. Tepat pada masanya itu sudah sampailah. Sudah sampai ya? Bagi Puan. Belum lagi. Belum lagi. Pasti akan sehingga saya dapat memberi lebih banyak aspirasi dan membantu orang di luar sana. Itu dia. InsyaAllah. Satu perkongsian baik sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Puan Rafidah. Semoga terus Sama-sama. berjaya dan memberi peluang kepada orang lain untuk berjaya. Okey, baik.